Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam kita tengok all coin terus melakukan pump, dan daripada segi Zul punya portfolio, Zul dapat pump semalam adalah mostly dalam dari coin yang kategori dalam Metaverse. Zul nampak Mana, kata Sandbox, Gala. So semua sedang berlaku kenaikan, dan semalam untuk dalam portfolio tu tengok Harmony One 20% berlaku kenaikan, breakout dia punya falling channel. Kemudian ada juga satu coin yang tengok pagi tadi adalah KDA. So KDA juga breakout channel, down channel untuk berubah jadi downtrend atau uptrend, melakukan kenaikan juga almost hampir berbelas persen. Gala juga naik berbelas persen. So disebabkan malam dia punya total asset yang loss itu almost hanya tinggal 2% je lagi. So Zul sharekan dalam Discord channel. So pagi nanti Zul akan Zul akan tunjukkan lagi dia punya current, dia punya performance dia punya portfolio. So let's go kita pergi ke chart ke coin market cap dulu. So ini adalah coin market cap. So currently nanti Zul akan check kamera dulu. Okay, coin market cap. So ini adalah coin market cap. So currently tengok total market cap berada hampir 1.7 trilion, iaitu kenaikan 0.44, volume 25%, hampir 75 bilion. BTC dominant terus drop. So BTC dominant berada di 50.7 kalau data inilah ini bermakna sebabkan BTC dominant drop dan BTC pun tak berlaku sebarang movement kenaikan ataupun penurunan yang banyak. So kata expected auto static aja di kawasan almost 44k. So itu menyebabkan kita ada opportunity untuk altcoin melakukan pump. So boleh katakan kata altcoin season lah. So jadi kalau kita pergi harga semasa untuk pagi ni, so kalau tengokkan Bitcoin untuk dalam tempoh 24 hours kita hanya bergerak dalam 1%, tapi altcoin yang lain contoh Solana naik hampir 7%, untuk weekly saja 60%. So ini dalam masa satu hari, yang ini dah hari Selasa. So untuk hari Isnin saja semalam saja naik hampir 61%. So untuk SRP juga berlaku kenaikan 5%, weekly 5%. So lain altcoin kena yang naik kuartal Polkadot 7%, ada banyak yang bawah. Kalau ikutkan kat sini kalau nampaklah Near Protocol ada 13% untuk semalam. Kemudian APT 13, ada juga kalau ikutkan dalam ni VET 11, kalau ada yang Manas, Graph 4%, tapi weekly 23%. Nanti tengok ada tak ni OD, tak tahu OD ni kau apa, tiba-tiba ada kat sini 43%. XC 14%, Sandbox okey, nampak Sandbox 14%, weekly 20%. Kemudian Mana, kalau ada tak Mana dalam ni, Mana 4%, tapi ikutkan dia drop sikit, ikutkan semalam dalam almost 8-7%. Kemudian ada juga beberapa coin. So nanti Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio dan anda kenal apa coin yang naik yang menyebabkan Zul punya portfolio meningkat. So let's go kita pergi ke chart kita. Sebelum kita pergi ke chart, kita kena tengok portfolio. Zul punya portfolio inilah current Zul punya portfolio. Ini apa yang Zul invest tahun 2025. So apa yang berlaku kenaikan semalam, yang meningkat Zul punya portfolio adalah Matic 7% untuk daily. Kemudian ada Sandbox 8%, untuk Mana malam juga almost 8%. Kemudian ada VET 10%, Gala 40%. So Gala, Sandbox, Mana ni adalah kata country Metaverse coin. Kemudian Harmony One malam ikutkan 24%, so drop sikit 17%. Kemudian malam tu tengok KDA. KDA juga naik. Kalau ikutkan KDA tu naik almost tengoklah, naik ni daripada point untuk daily saja, chart daily saja untuk semalam. Untuk di KDA breakout saja, ikutkan 2 hari lah, daripada hari Ahad kemudian hari Isnin, 2 hari semalam naik hampir 100%. Tapi untuk semalam saja kenaikan dia adalah almost banyak 38%. So ada drop sikit, so hanya kalau tinggal 18, tapi ikutkan semalam naik sampai 40% kenaikan untuk di KDA. So itu untuk di KDA. Let's go kita pergi ke quarter chart dulu. Yang pertama kita akan tengok apakah disebabkan kenaikan untuk altcoin ni. Maksudnya kita berada di BTC dominant. BTC dominant akan itu kita ada berlaku kenaikan. Kemudian kenaikan ni adalah nampak Bitcoin, daripada Bitcoin masa tu adalah harga 25k naik sampai 44k. Now dah sampai ke kawasan almost kita punya resistance. So apa berlaku? Kita ada berlaku sedikit drop untuk BTC dominant. So BTC drop dominant ni adalah peluang untuk altcoin ataupun peluang untuk altcoin juga melakukan kenaikan. Macam mana kita tengok Bitcoin depan daripada 25k ke 44k,
Tapi altcoin tak berlaku kenaikan sangat pun, sikit-sikit je altcoin. Now adalah masa untuk altcoin, sebab apa? Bitcoin dominant drop, kemudian harga BTC pun stabil je di kawasan tu. So ini adalah peluang untuk altcoin. So kita boleh katakan now adalah mini altcoin lah. So itu untuk di dominant kenapa berlaku kenaikan. So let's go kita pergi ke chart untuk BTC. So ini adalah untuk BTC. Di daily kita masih lagi monitor, macam tu jangkakan, iaitu kita jangkakan price akan keep buat sedikit higher height. So dan RSI akan keep buat low height. So RSI possible kita nak tengok major correction kita start adalah selepas RSI drop below 50. So kalau ikutkan sebelum ni kita ada sikit minor correction, iaitu selepas RSI drop below 50 kawasan ni kita nampak price start drop. Kalau ikutkan kat sini kita naik atas, nampak dia top ni, price keep drop dan buat naik. So apa yang kita nak tengok adalah sama juga, reaction yang sama, iaitu kita nak tengok untuk di Bitcoin, iaitu RSI dia start drop below 50. Atau RSI dia drop below 50 dan kita nak tengok price masa tu akan start buat cooling down. So kalau tak dapat naik ke kuasa resistance, so apa yang jangkakan adalah price akan hit kuasa ni, kemudian akan datang price akan bound untuk ke dalam kawasan bulk resistance ni. Kemudian tahun 2024 nanti jangkakan kita akan ada satu major correction. Kalau kita dapat price sampai kuasa ni, so manakah kita punya support? Last pump ni, last high kawasan ni kita akan dapat Fibonacci around dalam 32 ke 34k. So itu adalah tahun 2024 punya correction. Last correction expectation tu adalah daripada point ni kita boleh all in untuk Bitcoin, another position all in untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Dan sebelum kita ada take off untuk 2025 punya buran. So itu untuk di Bitcoin. Apapun untuk pagi ni tu nak untuk mention juga, semalam tu belum complete lagi sebenarnya draw tu punya chart, belum lagi habis tu punya kuartal perjumpaan data tu, yang mana Zul nak tengok untuk altcoin. Altcoin tu dia akan top masa bila? Contoh kita tengok dekat sini, Ethereum dia top masa November. Kalau ikutkan top 10 mostly yang Zul tengok semua dalam November. Contoh Solana juga November. Avax November top. Kemudian kalau ikutkan Polkadot pun November. Cardano awal sikit, Cardano Mei. Cardano Mei, September bulan 9. Chainlink lagi awal tak satu. Chainlink Mei. Kemudian Matic juga aku kata Mei. So kemudian Phantom top 10 tu lah, Phantom Oktober. So meaning untuk altcoin adalah kita perlu plan untuk exit all market masa tahun 25 tu awal bulan lah. Meaning dalam start bulan 5 tu kita boleh tengok, Zul akan tengok untuk chart, price dah naik sampai mana, level Fibonacci masa tu Zul akan mungkin altcoin kita akan exit awal lagi. Lain-lain altcoin macam Bitcoin, Ethereum, lain-lain atas top 5 tu mungkin Zul akan holding untuk sampai bulan 10-11. Tapi maksimum tu jangkakan 60-11 saja Zul akan holding untuk tahun 25. So let's go kita pergi ke itu di Bitcoin. So Bitcoin je akan tadi, untuk di BTC you tak expect untuk berlaku sebarang pergerakan yang drastik, kecuali kita ada possible untuk journey kita untuk attack resistance sebelum correction. Itu yang tu tunggu kan, naik ataupun turun untuk small ni tak effect apa sangat ada punya reaction. Yang tu dengar adalah price attack kuasa resistance dan berlaku correction. Dan correction ini kita akan dapat mostly dah tahun 2024 nanti. Untuk kita dapat tengok currently Bitcoin semua dah naik, altcoin pun semua dah naik. Bila harga yang sesuatu harga yang dah naik, dia akan berlaku kejatuhan drop. So kita nak panggil lower height pula. So now semua buat higher height dulu, expect nanti akan buat lower height. So sama juga lower low, higher height, kita ada lower height, higher height, lower height, higher height. Now expect kita akan dapat dekat lower height. Next lower height yang kuartal major yang tunggu adalah correction daripada rejection daripada major resistance untuk buat satu support, dan support ni adalah contextual position untuk all in untuk di Bitcoin dan juga di altcoin yang lain. So itu untuk hasil Bitcoin more kepada long term, kepada short term tu tak nak tekan sangat. So let's go kita pergi ke ruangan komen terus. Nanti Zul akan tengok Zul komen tu tak buka lagi. Kejap Zul lupa nak buka ruangan komen. So apa pun semalam ada yang kuartal beberapa coin lah, banyak coin semalam yang berlaku naikkan. Alhamdulillah coin-coin yang Zul tengok semua berlaku kenaikan. Contoh di mana lah,
Metaverse punya coin, kemudian ada juga beberapa KDA, dan ada juga coin-coin yang lain. Kalau anda invest, anda kuat untung lah. Tapi apapun, untuk semalam memang banyak altcoin. So let's go, kita ruangan komen, nanti Zul akan live chat balik. So inilah live chat komen. So nanti Zul akan tengokkan ada tak banyak juga ya komen. So nanti akan tengok kan. Minta tolong USDT sekali lagi Abang Zul. Nak di-sale sekarang dah ada 170 coin. So nak di-sale lagi untuk USDT. So USDT tak pasti coin apa, tapi MetaMaker, MetaMaker di KuCoin tu tak pasti anda beli kat mana. Itu ada yang tanya tu, dia beli memang harga bawah, cantik betul. So untuk ni harga below opening. So kita ada falling channel, dan kalian nampak dia keep buat daily tu buat low, tapi low itu masih lagi kawasan ni. So apa yang nak tengok ni adalah memang quarter risk. Daily yes oversold, tak rasa pun oversold, tapi kalau ikutkan daripada pattern ini, kita nampak soon later dia akan ada percubaan untuk breakout channel ni. Sebab apa? Kita nampak nanti tu akan clearkan bawah ni untuk RSI. Kita nampak di price itu adalah buat higher high, price buat lower low daripada point ni. RSI buat lower high, dan stock RSI berada oversold. So kita berada di quarter support channel. Soon later tu expected untuk akan ada berlaku. Kita hanya perlukan satu candle green candle je. Kalau dapat satu green candle close above quarter body merah ni yang sebelah dia, so itu adalah another bullish signal, dan expected masuk the price akan start berlaku kenaikan. So ikutkan untuk all in now adalah masanya dalam channel. Cumanya masyarakat anda perlu beware untuk tak perlu invest banyak-banyak lah. Aku cukup sekadar ada position. Sebab apa? Harga murah aja, so anda boleh dapatkan ratusan ribu coin dengan mudah. So berlaku kenaikan tu akan dah ada untung. At least $200-300 dah boleh untung banyaklah untuk di ni. So tu tak sarankan anda invest heavily sangat. Make sure anda at least dalam 2-3%, tak lebih daripada total anda investment. So kalau ada peluang, tapi peluang ini kata big risk. Sebab apa? Kita harga below opening, dan dia tak tahu dia punya fundamental apa. Kalau anda kaji fundamental, mungkin anda tahu kenapa kejatuhan ini. Tapi kejatuhan ini agak jauh daripada harga opening. Cumanya untuk technical kita ada opportunity. Ada opportunity untuk dia bounce. So daripada kawasan, contoh daripada kawasan ni bounce, tak ada sebarang signal yang positif kat bawah ni. Oversold tapi RSI overbought. So momentum tu ada tapi tak berapa kuat. Yang bawah ni kita nampak, kita semua ada, iaitu price buat lower low, RSI buat lower high, stock RSI berada oversold, RSI pun berada oversold, dan kita berada di kawasan support middle ni. So soon later nampak price ada opportunity untuk naik atas. So kalau tanya nak tambah kat mana, so now adalah masa yang terbaik untuk tambah, untuk expected no more higher ke atas. So itu untuk Kemudian next comment, saya Zul, tolong review chart OTK USD KuCoin sebab chart dia cantik. OTK tu tak pasti first time tu tengok USDT, first time tu Octa Gaming, Octa pula, OCTO Gaming, tu tak pasti KuCoin apa. Rasa tu tak pernah review. So kalau anda kata cantik, berdasarkan tu tak berapa cantik lah. Kenapa? Contoh harga opening adalah dekat sini, price sebelum ni drop below opening. So kalau anda invest awal, kalau anda masuk time sekarang, mungkin tak berapa cantik anda punya portfolio, tapi anda boleh hold untuk long term. Harga murah tak masalah, tapi yang kat sini kalau paling cantik itu adalah harga top below opening. Kemudian dapat apa? Kita dapat falling channel ni. Dan channel ni nak ambil mana? Ikutkan channel ni kita ada yang ini, kita ada yang ni, dan ada ini. So kita boleh jangkakan inilah. Kita ada last, kita ada drop, kemudian kita ada satu shadow naik, kemudian dia drop balik bawah. So ini kita boleh ambil, consider shadow besar sikit lah, sebab dia pun below opening. So kita ambil yang ini. So price minus apa yang berlaku, price kali dah pun breakout above middle channel, breakout, kemudian dia buat sideways dan terus berlaku kenaikan. So ini adalah nampaknya dia punya regain balik dia punya dari segi fundamental tu. Tak tahu apa fundamental apa yang menyebabkan dia naik. Tu dah naik. So kalau anda ada invest at least dalam kawasan ni pun good. Sebab apa? Kita ada falling channel. Falling channel adalah reversal pattern, ataupun bukan reversal pattern, bullish pattern, untuk expected price akan terus melakukan kenaikan. Dah pun dapat dia punya position. So kalau untuk yang ni macam juga akan adalah siapa-siapa ada buy invest dalam kawasan channel dan kawasan ini adalah anda dah the good position. Kalau dah price naik kawasan ni, so apa yang tunggukan adalah tunggu correction saja. Tunggu sebarang quarter minus support ataupun correction support. Kalau ikut dasar ni, last low, last high. Kalau ada price tiba-tiba drop, ada support, masa tu adalah good time untuk anda quarter masuk lah. Tapi kalau dah price dah pump, so biarkan. So
rezeki untuk siapa-siapa yang take risk dengan kawasan ni, take risk dengan kawasan ni, down dia nak kecapi profit. So siapa nak jump in masuk sekarang ni, tak kata tu tak sarankan lah untuk anda jump in masuk even untuk short term. So itu untuk OTKX. Kemudian net OTK, OTK. Next comment, salah tu boleh tengokkan Solantia harga berapa sesuai untuk entry tu. Untuk Solana macam kan, Solana dah take off dah terlambat untuk beli. Currently kita hanya perlu tunggu major correction tu. Solana ni dulu macam kan, kalau anda dah ada buy dalam kawasan ni, falling channel ni macam kan, kemudian kita walaupun breakout tapi tak ni masih lagi breakout all in kawasan ni. So now dah take off. Siapa yang ada position kawasan ni ambil risk, now dia dah kata nikmatlah dia punya profit. Kali price dah berlaku kenaikan, so bukan masa untuk jump in unless anda nak DCA. So dollar cost average tu, kalau nak dollar cost average tak masalah. Contohnya kenapa anda beli dollar cost average, anda punya portfolio macam tu, anda tu punya average $172. So kalau Zul buy kawasan ni pun tak masalah, average tu akan drop. Tapi kalau anda nak letak position yang banyak, tu tak sarankan. So Solana ni bila Zul nak buy balik, Zul akan tunggu correction. Ketengokkan price dah react dengan Zul punya satu trendline ni. So satu trendline ni adalah possibly untuk buat correction. So sebarang correction dari kawasan ni good untuk price at least sampai balik kawasan 80-60. So big correction ataupun daripada point ni kita nampak last dia punya pump lah, last low ini to last high kawasan ni. So price boleh drop sampai almost average sampai 60-42 balik. So kita ada resistance, support resistance kawasan ni. So price boleh jatuh balik dalam kawasan ni sebelum next pump. So ataupun price turun berlaku kenaikan, biarkan saja, sooner or later menyebabkan Bitcoin pun akan buat correction, altcoin buat correction. So untuk di Solana nak jump in boleh, DCA saja, tak perlu buy banyak, DCA sikit. Tapi kalau untuk aggressive buy tu tak sarankan. So kita akan tunggu next correction. So next correction tak tahu sampai dia rejection ikutkan point ni dah good rejection, kita ada resistance. So RSI pun dah oversold, so RSI pun oversold. So sekiranya hari ni tiba-tiba berlaku kejatuhan, tak mengejutkan sebab data tu dah max lah. So kalau ada berlaku kenaikan lagi, mungkin akan ada news ataupun volume lah. So kita akan biarkan dia naik, kita akan enjoy apa yang profit kita buy kawasan ni. Soon later bila correction tu berlaku dan jatuh di kawasan support, kita akan buy. So kali nak sebut support yang ada juga lah, kalau at least minimum pun daripada last pump ni, last low, last side ni, kita ada support dalam kawasan 80-67. Tapi major correction expectation last low ni kita expect dalam kawasan 260. So kita nak tengok 80-60 ni macam mana. Kalau sampai 80-60 itu consider good untuk buy lah, next buy sekiranya kita dapat correction. So kita perlu tunggu kejatuhan dulu, baru kita boleh tengok determine kat mana dia punya nak start support. Sebab apa, kita tak tahu ini dah top apa tak belum. Kalau ikutkan berdasarkan ni dah top lah, kita berada ada trendline RSI pun oversold, top oversold. So bukan masa untuk short term tak cantik lah nak buy. Tapi untuk long term DCA 25 boleh, tak masalah. Kemudian TIA, Tuan akan pergi cepat-cepat je. TIA ni Tuan sudah tengok kat mana lah, KuCoin kot. Yes, TIA ni memang berlaku kenaikan, menunjukkan tu naik setiap kali naik. Tu tak pasti dia naik altcoin, kadang-kadang menunjukkan altcoin ada kalau dia akan all time high awal tu, mungkin awal tahun 25 tu dia dah start drop. Dia naik awal, meaning dia akan drop awal. So kali ni ikutkan tu tak sarankan untuk anda buy dah lah. Price dah terah berlaku kenaikan, unless anda dah ada buy bawah ni, anda dah jadi lagi ikutkan untuk next buy seperti at least anda perlu tunggu stock RSI berada oversold. So now dia naik sebarang correction nanti yang RSI oversold, stock RSI oversold, so boleh jump in masuk untuk next pump. So yang ini menunjukkan itu tak sarankan untuk anda dah jump in masuk. Sebab apa, price dah berlaku kenaikan yang banyak lah. Dan kita nampak price dah pun, walaupun ada berlaku lagi kenaikan, tapi tak nampak ada kenaikan yang besar. Sebab apa, dia dah slowly naik. Slowly naik ni meaning sooner or later dia akan buat big drop. Big drop tu mungkin masa Bitcoin correction nanti menunjukkan dari 50k mungkin rejection ke 32k. Masa tu kita nampak lah, possible masa tu dia akan berlaku huge correction balik. Dan correction tu mungkin jatuh tu mungkin masa nak naik balik lambat lah, ataupun dah mungkin tak naik dah. So tu tak sarankan untuk anda buy untuk current position lah untuk dia. So next comment, so tolong tengok ZIL TB breakout belum. Zilliqa dan ZILUADT. Zilliqa kalau ikutkan dah breakout ke belum. Dia punya falling channel, Zilliqa tu tengok ke mana lupa.
Zilliqa USD. So dah breakout, Zilliqa dah pun breakout, cuma nyelak lah dia tak breakout, tak terus pump lagi. Tapi secara technical, daripada downtrend dah berubah jadi uptrend. So mungkin Zilliqa ni tak expected naik yang tinggi juga. Sama juga mungkin dia akan jadi macam Solana, data sikit sebelum berlaku kenaikan. So masih belum terlambat, anda boleh buy breakout. So siapa-siapa ada buy dalam kawasan channel, siapa-siapa ada buy agak dalam kawasan base ni, so mari kita ada dalam kawasan base ni. So ini adalah masanya untuk anda all in dapatkan Zilliqa. So Zilliqa tu punya average pun berada 3 sen. So tak jauh dah. So ada invest itu dah completekan tu punya 10,000 coin untuk Zilliqa ni. Kemudian now tu hanya tunggu aja breakout saja, bila-bila pump tu akan start profit. So siapa nak all in, now adalah masa sesuai untuk anda all in. Dah breakout channel, berada dalam base, now adalah good time untuk all in lah. Kalau tanya Zul lah, Zul nak buy all in, now lah masanya. Kita tunggu saja. So later dia akan sampai masa untuk giliran dia untuk pump pula. So kita tak nak buy masa dia tengah pump. Kita nak buy masa dia static macam ni, low berada di support. Kemudian ada satu lagi CKB macam pernah review tapi tak ingat. CKB, kita tengok kat mana CKB ni. Buku coin juga kot. Okey, CKB belum lagi breakout dia punya channel, tapi ini adalah satu signal daripada downtrend berubah jadi uptrend. Soon or later kalau breakout barulah take off. Take off tu fly mana tak tinggi tak pasti, tapi inilah data dia. Tapi tu kalau anda nak invest, harga opening dekat kawasan 0.03, kita ada base the channel. So soon or later price akan breakout. So kalau anda tanya tu nak in kat mana, now adalah good time untuk anda in ataupun letak position untuk long term. So apapun, make sure invest duit expectation boleh loss, sebab dalam investment tak ada satu kuarter platform pun yang boleh menggarantikan 100% keselamatan duit anda untuk terus profit. So make sure anda put letak duit yang expected boleh loss. So tapi kalau ukur berdasarkan risk, now adalah good time untuk ambil risiko. So itu CBK. Kemudian next comment, One Fly. So lah Harmony One Fly. So kita tengok Harmony One fly semalam berapa tinggi. Kalau ikutkan di daily saja, sejak di semalam saja ikutkan, dia dah naik daripada hari ini adalah Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat dia breakout. Jumaat lepas breakout. So daripada ikutkan semalam saja, chart daily semalam saja naik 24%. Ni tengok ni drop sikit, sebab itulah nampak 18%. Tapi kalau ikutkan daripada Jumaat untuk breakout tu, dia naik hampir dah 50% ataupun 40%. So untuk Harmony One tu tak jangkakan dia akan naik tinggi. Juga akan itu semalam juga akan expect kalau naik pun sampai resistance. Now kita ada first resistance, sama ada dia quarter rejection ataupun breakout. Kalau breakout resistance ni ke mana dia pergi? So kita ada 1.6 sebelum ni. 1.6 yang kita letakkan itu adalah kawasan berapa tak ingat. Last high, last low ini kita ada 1.6. Okey, di kawasan ni 4 sen. Kemudian 4 sen juga kalau ikutkan, kita ada resistance yang lain juga. Kita ada resistance yang atas ni, kita nampak box resistance yang lain ni, iaitu dalam kawasan ni mungkin dia akan letak siap-siap. So box resistance ni, dan mana box resistance ni akan pergi target pula 1.6 dia dalam kawasan 8 sen. So kita ada, ini adalah kita punya uptrend. Kita ada target-target selepas berlaku. So ni kan Harmony One downtrend buah uptrend. So uptrend tu higher high kita akan expected daripada 0.4 dan 0.8. Dan kita ada correlation, iaitu daripada kawasan Fibonacci ni 1.6 dia sampai sini. Fibonacci ini adalah kuarter dia punya 1.6 dia berada kawasan ni. So kita nampak soon later Harmony akan take off more. So dia punya average berada 2 sen. So ikutkan ini total average, tapi kalau berdasarkan apa yang Zubai itu all in di kawasan ni, now dah dalam keadaan profit. So itu untuk Harmony One. Kalau nak buy, so tanya Zul, not in, masih belum terlambat. Kita masih lagi baru saja breakout channel, ada jauh lagi. So kalau anda nak all in, dia pun tak ada masalah. Dia hanya ada di minor resistance saja. Kalau drop pun drop sikit saja tu, consider good time untuk anda all in. Consider anda buy breakout. So itu untuk di Harmony One. Next comment, sana Zul tengokkan Matic. Matic juga naik hampir 4%, 5% malam. Matic juga tengok balik Matic adalah top 10 Zul. So top 5. So Matic kali baru berada di dia punya average $92 sen dolar. So Matic ni nampak dia buat satu channel. So channel yang ni kita nampak, kita boleh draw ni. So ini adalah bullish channel. So macam akan untuk Matic ni kita dah
Kalau untuk another, kita dah breakout chain downtrend, berubah jadi uptrend. Yang cantiknya adalah kita buat dapat rejection ke kawasan support. Dan currently whatever price dalam kawasan support ini adalah good range untuk buy, untuk all in, untuk expected breakout return ni, untuk pergi ke 1.6 dia berada almost dalam 1.6 dia kat sini berapa? Tengok balik. 1.6 dia berada di $2.2, yang mana $2.2 tu dia akan buat reaction dengan dia punya major resistance, iaitu dalam kawasan bulk ini. So ini kita nampak pergerakan naik tu dah macam mana dia punya level. So now kalau anda tanya Zul, untuk mati belum terlambat untuk siapa-siapa long in, sebab apa dia dah dalam kawasan support ni sebelum next pump tu ni. Dan even untuk short term pun kita ada signal daripada ni untuk bullish channel ni, untuk expected point breakout ni akan breakout pattern ni kita akan nampak menuju kawasan resistance. Dan masa resistance tu kita tengoklah sama ada price berrejection balik ataupun price ada momentum untuk breakout. Dan breakout box channel ni macam lah kita target 1.6 berada di 2.2. So kita nampak ada pergerakan uptrend. Macam kan kita dah bergerak lama dah daripada downtrend berubah uptrend. So price akan keep buat higher high dan higher high. So kita baru buat higher high yang pertama, dan kita buat lower high yang pertama. So next adalah higher high, kemudian next movement adalah lower high. Higher high. So itu untuk matik. Kemudian next comment, Zul, mappingkan MOVR dan WLR rasa-rasa ada potential tak untuk masa depan? MOVR USDT tak pasti pernah review, tapi Moon River. Okay, Moon River. So yang ni rasa Zul tengok kat aku coin kot sebelum ni. Betul. Okay, MOR ni menunjukkan harga adalah, kata dia punya chart MOVR ni, Moon River ni cantik untuk long term. Siapa yang harga opening adalah kat kawasan ni, so price drop tapi tak pernah drop below, drop sikit saja, tapi ikutkan dia buat create satu falling channel yang lama. So meaning siapa-siapa yang ada invest ataupun all in dalam kawasan channel ni, anda buy dalam satu position buy anda dalam terbaik lah. Position buy anda berada dalam position yang paling terbaik. Now dah breakout, anda enjoy profit. Now kita akan tengok adalah sebarang correction. So price dah naik, biarkan saja. Kita tengok sama ada price nak naik lagi tidak. So kali kita boleh tengok dia punya paling tinggi, dia punya ni last high yang ni, last low yang ini. Kita ada resistance, bawa resistance, naik breakout resistance, dah sampai pun 1.6. So 1.6 ni kalau kita letak satu trend line kawasan ni, kita nampak dia buat correction dengan yang ini first support ni, support, breakout, resistance, drop bawah. So ni dah sampai pun max dia punya kenaikan daripada channel ni. So now kita tunggu correction. So sebarang correction daripada 45, contoh kita tengok adalah last low, last high ini. Dan kalau berlaku correction jatuh ke kawasan box support, so consider sama juga di align dengan resistance kawasan ni, iaitu breakout retest, yang mana box resistance akan bertukar jadi support. So ini kita boleh another entry untuk kawasan ni, untuk expected more higher Fibonacci untuk higher ke atas. So itu untuk MOR. So berdasarkan chart MOR ni memang aku kata cantik lah untuk long term, untuk expected dia naik lagi. So MOR. Kemudian next satu lagi W untuk masa depan. Okay, okay, kalau ikutkan yang ni kita tengok berdasarkan dia punya Fibonacci untuk tahun target dia untuk 2025. So kita ada high kat kawasan ni, kita ada resistance di kawasan ni, yang mana at least menunjukkan selalu break saja mencuri at least 1.6 boleh hit. So boleh target, kita tak ada dia punya trajectory, kita hanya ada Fibonacci je. 1.6 kita berada 800. Kalau ikutkan maximum trash, kita boleh pergi at least 4.2 dalam 2000. So rezeki lah, tapi at least 800 tu boleh garanti dapat lah kalau breakout dia punya major resistance ni. So 1.6 810 boleh consider boleh hit. Kemudian lagi atas tu kita tengok rezeki lah. So itu untuk MOVR, Moon River. Betul, Moon River. WLD pun pernah WLD pun chart cantik kot. Tak ingat Binance. Okay, di Binance okay, sama juga naik macam aku, kita ada support, last kita monitor ada resistance ni, resistance ni dah pergi. Yang ni tak nampak lah correction, dia terus naik. Nampak 1.6, 2.6 berlaku sikit correction. Selalunya sekiranya mana-mana chart yang buat breakout Fibonacci, kemudian dia buat sideways ataupun base di kawasan 1.6 atau 1.6, itu tandanya price akan naik lagi. So ini adalah salah satu contoh yang tu dapat tunjukkan ke anda. Price naik lagi selepas habis di kawasan 1.6 dan price terus berlaku attack dia punya major resistance. So adakah dia akan breakout, adakah correction tu? Kat sini kita expectation untuk dia buat correction dulu.
Nanti tu akan delete ini. So correction yang kita nak tengok adalah last low ini to last high ini kita akan dapat. Price maknanya dah hit pun support. Nak hit sikit saja. Okey, ini adalah momentum kita untuk naik. Price dah hit sampai support. So siapa ada jump in kawasan ni, consider good. So now kita nak tengok dia punya next pump adalah kalau kita tengok kan, kita ada resistance kawasan ni. Minor resistance lah. Kita minor resistance. Consider kita untuk kita tengok ada tak correlation. So kita nak 1.6 kita buat mana? 1.6 kita berada almost dalam 5.6. Dan sekiranya kita tengok juga resistance yang paling besar dia ataupun resistance major resistance dia, kita tengok kat mana last low, last high. So kita ada Fibonacci bawah ni sikit. 1.6 dia kat mana? Kita ada 56 antara. So tak ada correlation sangat. So 1.6 dia berada 7.8. At least dapat, kalau breakout ni dapat hampir $8. So kalau breakout lagi more higher pump, kita boleh target almost maximum stress dalam $18 untuk 4.2 Fibonacci. So itu untuk WLD. So consider ada momentum untuk pump, minor support normal, stop RSI oversold, RSI above 50. So kita ada momentum untuk naik lagi. So untuk WLD ni ada possible lah kalau Allcoin terus naik. So expected untuk LD boleh terus berlaku kenaikan. So harga agak mahal lah, anda boleh DCA sajalah untuk long term. So itu untuk WLD. Salam tuan, cerita kita hampir sama. Gagal buruan, so now dah start positif untuk 5. InsyaAllah dapat selain kemarin. Okay, betul lah tu, sama juga. Get ready, escape tax sahabat. Macam kan tax tu memang ada, tapi belum lagi di tax tu kalau anda boleh di sini lah ikutkan. Memang mana-mana sebelum ni kalau anda invest stok ke saham apa, tak kena apa, ataupun duit daripada luar tu tak kena tax. Tapi dah ada ATA tu tax, tapi tak dilaksanakan lagi. ATA tu dah ada tapi belum dilaksanakan lagi. Tu kalau government tiba-tiba start guna 1 Januari tu tak berarti kalau ada di info kan, ikutkan itu dah start tahun 2022, tapi dia hold dia ada timeline tapi dia hold. Kemudian kali ni tak tahu ada tak yang baru di start. Contoh macam tu, 1 Januari kita akan start tax tu. Tak pasti. Aku kata dia punya ATA tu dah ada untuk mana-mana resource dari luar negara, tak adalah saham ke apa ke, akan kena tag. Dah ada, ikutkan dilaksanakan dulu, tapi di hold. Tapi so dalam hold tu siapa-siapa yang masuk early tak kenalah. Tapi next lepas kalau masuk ATA tu dah dikuat-kuasakan, meaning kena tag lah. So tag tu tak boleh lah, mana-mana pun beli barang pun ada tag. So hadap je lah, itu je nak cakap kan. Kita tengok Naka dan ICP. So Naka baru nak start di sini. Naka USDT, Naka Motor Game di Kukon nanti tu tengok. Naka ni apa berlaku. So harga ikutkan harga atas support dia drop below tu drop itu below harga opening. Kita ada support ni, kita monitor yang ni naik. Dia memang follow channel betul. So yang ini ada naik take off betul-betul naik yang tinggi. So kali price return balik dalam kawasan support yang lama lah. So kita kiranya ni last high last low kita ada support. Tapi support ini kalau ikutkan dia punya resistance yang ni. So support ni below support Fibonacci. Ni yang lama lah, kita tak perlu monitor. So yang kita nak tengok adalah major return last high last low. Kita ada resistance kawasan ni dan price dah berlaku kenaikan ni. So kenaikan nak buy harga $1. Ikutkan long term, kalau ikutkan anda siapa-siapa yang buy bawah ni all in apa semua, ada profit lah. Tapi kalau harga dengan dah naik kan ni, tu tak saran pun untuk anda all in. Apa yang anda tunggu kalau ikutkan ni KDA pula, Naka ni ada opportunity. Stock RSI oversold, RSI almost overbought. Dan kalau ikutkan nak DCA. Ini ke point bukan all in lah, ini point untuk DCA. So last low, last high, kita akan tengok current Fibonacci support. So kita berada di kawasan current Fibonacci support. So ini now adalah good time untuk anda DCA. So DCA tu bukan nak untuk buy untuk all in ke apa. Anda hanya buy sedikit, mungkin 10%, 20% anda punya. So DCA, kemudian kalau berjaya pump senang konsumsi, kemudian nanti kita akan tengok balik. Kalau ada lagi lower high, higher high, lower low, lower high, ada lagi Fibonacci, kita DCA sampailah tahun 2025. So itu aja position kalau anda termiss. Kalau price dah pump dan banyak ni, so meaning kita at least kita boleh monitor kita punya major minor support. So now adalah consider good time untuk anda DCA untuk long term. So
So tak perlu DCA banyak sebab abang dah naik. So now kita berada di mini support. So mini support ni kalau dapat bounce rezeki, kalau bounce kita boleh LC 1.6 ke dalam $3. So ni tu Naka. Kemudian satu lagi ICP coin yang tu tak saran aku untuk anda invest. Itu ICP untuk long term, tapi ikutkan dalam channel ni dulu. Siapa-siapa macam kan ICP ni, siapa yang boleh beli, siapa yang harga dulu tinggi harga dulu 200 lebih start, $200-300, kemudian drop. Siapa yang ada buy kawasan ni, dia tak exit market, dia untuk repair dia punya average. Masa itu ini adalah masa terbaik lah untuk dia DCA, untuk reducekan dia punya average. Hopefully anda ada buy dalam kawasan ni, price dah take off dan dia hit satu dia punya point penting dia $12. So daripada point ni kita nak tengok adakah terus berlaku kenaikan. RSI dah overbought, RSI oversold. Kalau ada berlaku lagi kenaikan on coin, BTC dominant terus drop. So mungkin akan ada berlaku kenaikan ICP. Tapi apapun, siapa-siapa yang ada invest dalam kawasan ni ataupun DCA, kalau anda average anda masih tinggi, anda nak DCA boleh. Dan kita ada satu volume channel ni untuk di ICP. Untuk major movement untuk ICP adalah breakout channel ni. So nampak channel ni lain kan. So channel ni breakout talian putih ni barulah kita jangkakan untuk ICP ni boleh akan ada agresif berlaku kenaikan. Itu tu tak pasti lah, agresif tak pasti, tapi itu adalah data dia. So ni siapa-siapa yang kuota buy kawasan ni, tahniah. Siapa yang kuota nak DCA untuk reducekan the average, masih belum terlambat. So itu untuk ICP. Kemudian next comment, thank you juga untuk komen. Boleh tengokkan coin ni banyak ni. Tu tak sarankan lah anda type banyak-banyak. Sebab apa, kalau dulu awal mungkin boleh, tapi sekarang ni menjadikan kita dah masuk, nanti kita akan nampak juga ruangan komen tu akan banyak komen. Kemudian view pun dah naik. Sebab apa, dah bila macam cakap lah, FOMO itu berlaku. Masa Bitcoin harga kat bawah-bawah, semua tak nak tengok macam. Tapi bila harga coin dah naik, masa tu hyper. Macam ni lah, kita akan tengok contoh, senang untuk bagi contoh, bila emas. Bila harga emas tengah turun, itu tak ada orang nak beli pun. Bila harga emas tengah naik, kat berita pun dah naik, masa tu akan datang player-player yang baru nak beli. Masa tu dia dah lambat, harga dah naik. Sama juga masa ni. So kalau tu tak sarankan untuk anda banyak-banyak ni. Nanti tu akan ambil 1, 2, 3 yang mana tu rasa tengok, nanti tu akan ambil kan. Tu akan tengok bawah-bawah dulu. Okay, thank you. Saran tu boleh share kat setting Fibo. Okay, setting Fibo senang aja. Tu akan share kan kat sini. Apa anda boleh screenshot tu ini. Tak ada zoom in kot. Anda boleh tengok ni. Tak zoom in sikit boleh kot. Zoom in sikit je. Okay, anda boleh screenshot ni dan anda follow lah. So default saja, tak ada barang perubahan. Ada sikit-sikit saja perubahan di nombor-nombor ni, susunan ataupun penambahan untuk line. Itu saja, tak ada yang kuarter major sangat. Kemudian RSI dan stock RSI. RSI dan stock RSI. So RSI, stock RSI tu pakai default saja. Tapi nak share juga tak ada masalah. Mungkin ada lain ikutkan. Ini RSI. Kemudian ini adalah RSI. Anda boleh screenshot atau pause, talin lah. Kemudian stock RSI. Stock RSI pun sama. Stock RSI pun tak ada sebarang kuarter perubahan. Itu hanya pakai default saja. So anda boleh tengok lah. So next comment. So tolong tengokkan Megabot WETH Uniswap. Thank you. Macam ni senang nak cari. Tapi tu tak pastilah kalau ada letak kat kuarter Megabot. Apa tadi? WE. Okay. WM ada Megabot yang ni kot. Okay, ada yang ni. Okay. Kalau macam tu senang. Kalau cat-cat yang kata bukan pelik lah, dia punya pair tu pelik-pelik pun ada Uniswap. Kata nak beli tu agak adventure lah. Bukan adventure, kalau nak beli coin tu perlukan sikit kemahiran lah menggunakan coin ni lah, kata wallet-wallet tu. So untuk Megabot ni, Zul tak pasti kena ada satu shadow ni valid atau tak data dia. So kalau ikutkan price naik dan terus berlaku drop. Dan untuk untuk di daily semalam drop dengan drastik. Dan drop drastik itu almost berada harga opening dia. So harga opening. So adakah good untuk invest? So kalau ikutkan macam ni, RSI dia dan stock RSI dia belum sampai di bawah lagi. So ni ada possible dia akan drop below harga opening. So mungkin ada something wrong dengan fundamental tu tak pasti. Anda mungkin boleh jenguk-jenguk anda punya dekat di forum ke apa, ataupun group Metabot tu. Apa yang menyebab, mungkin kena hack ke apa ke. Contoh di Gala itu dia punya founder bergaduh. Itu bergaduh sekejap lah, bukan dia punya
sistem ke apa ada isu, dia hanya founder saja. Tapi kalau ini tengok dia punya jatuhan tu disebabkan apa. So kalau jatuhan tu drop sikit below pun dan stok RSI berada oversold, stok RSI berada oversold, RSI oversold, dan yang drop itu pun disebabkan aku kata bukan daripada sistem dia, mungkin ada sikit-sikit lah. Contoh kalau macam Zilliqa tu kena hack, itu sistem dia, itu berat. Itu berat dia punya problem untuk fundamental. So yang drop ni tu tak pasti fundamental dia apa. So anda perlu kaji lah, berat tak berat dia macam fundamental tu, hopefully anda dapat determine lah. So apa pun kalau nak buy, kalau RSI oversold atau RSI oversold boleh, mungkin boleh. So currently tak habis data lagi, kita dah dapat, kita perlu tengok lah. Tapi ada potential untuk berdasarkan RSI dan atau RSI ni ada potential untuk dia drop below opening. Drop sampai mana tak pasti, consider free fall. Dan free fall tu kalau cantik, kalau dapat sedikit channel bawah ni, kemudian price oversold atau RSI oversold, ataupun dapat mungkin ada drop naik, itu apa tu aku kata price buat lower low, RSI buat lower high. So ini signal banyak walaupun berada below opening. So ini consider jackpot untuk anda all in, dapatkan position untuk more higher ke atas. So data ni tak berapa banyak lagi, so kita perlu tunggu lagi untuk data dia untuk next. Currently anda boleh tengok dia punya fundamental, tengok apa reason dia jatuh dengan drastic ni. So itu untuk Megabot. Next comment tak ada. So tu akan pergi yang banyak. So nak tengok berapa tengok banyak dengar ni. So tak dapat banyak, ambil banyak, at least minimum lah. Kata maksimum bagi mungkin 3 atau 2 lah. So kan ambil vet. So ambil mana yang ada. So vet ada. So vet ada ni, so ada invest. So tu akan vet, tengok vet. So vet macam mana. Vet dah breakout, dah pun sampai almost, belum sampai lagi 1.6. So ada potential untuk naik lagi. So siapa all in dalam kawasan ni, Zo pun all in. Zo punya average berada di kawasan ni. So now dengan profit, kita ada target lagi sampai 4 sen. Kemudian tengoklah sama ada correction. Kalau ikutkan 4 sen ni, kita ada major support resistance kat kawasan ni. So ada potential untuk dia berlaku correction daripada point ni untuk reject balik last low, last high atau support. So new support, new resistance untuk new pump ke atas. So itu untuk di vet. Tengoklah rezeki, kalau dia ada correction ke support, boleh buy lagi untuk edit more. Kalau breakout naik terus, kita akan profit lah siapa-siapa yang ada buy di bawah ni. So untuk long term analysis tak ada masalah, ikutkan dia punya long term, belum terlambat lagi. Anda nak all in pun tak ada masalah. Cuma untuk short term anda perlu beware lah. Kalau short term mungkin anda minus profit sikit, tapi untuk long term dia akan buat high. So consider kalau tanya untuk long term, all in tak ada masalah. Cuma harga untuk short term tu mungkin kalau tiba-tiba correction Bitcoin berlaku ke 38, so mungkin price anda akan anda punya all in position tu akan sikit negatif. Tapi untuk short term lah, untuk long term, untuk 25 masih lagi profit. Kemudian untuk satu VT, satu lagi apa nama? Alamak, lupalah, tak pun ingat. Ada Luna, sebenarnya dengar ada Cardano. Ada tu dah Luna tu dah hilang tu punya chart dekat Binance, dia dah kena remove. Nanti tu akan okey. Cardano ni kalau pada long term price breakout channel, itu Zo ada all in kawasan ni. Breakout Zo macam kan Cardano Zo tak expected dia akan berlaku naik akan drastik. Cuma selalunya dia akan sideways naik. Nanti sideways naik. Dia memang main masa sikit, untuk main perasaan sikit Cardano ni. Tapi untuk long term tak masalah. So currently daripada last performance Zo all in dalam kawasan ni, support ni. Kemudian breakout return kita dah sampai 1.6. So macam juga kan, sekiranya price ni dapat stabil di kawasan 1.6 ataupun buat aku kata sideways di kawasan daripada 2.6, so meaning itu tandanya untuk dia another pump yang ke atas, untuk expected boleh sampai maksimum sampai 4.2. Dan 4.2 kalau kita letakkan trendline 4.2 ni, look to the left, kita nampak lah memang ada support dan resistance di kawasan tu. So ini kalau Bitcoin Cardano tu jangkakan akan berlaku lagi more kenaikan unless ada major correction untuk di Bitcoin. So ini altcoin juga akan follow sekali. So itu untuk di Cardano. Kemudian last tu ambil kat mana, inch. Okay, inch consider inch lah, tengok INCHULDT 1 inch tu. Salah cak ke nak ambil mana? Luna. Okay, Luna nak tengok Luna. Tapi Luna ni kalau ikutkan kat sini, dia punya chart tu Luna tu dah kena remove. Kalau ikutkan Luna USDT, ikut selalu ke kadang. Okay, Luna C. Kalau Luna saja, okay, kalau Luna saja boleh tengok lah. Kalau Luna saja, kalau ikutkan, so harga start, so dah breakout dia punya downtrend, now start berlaku kenaikan.
Gunakan banyak last high ini to last low, kita ada resistance, dah breakout bought resistance, now kita 1.6 pun consider dah sampai, dia berlaku correction. So correction ni kita boleh consider panggil last pump dia, last low, last high. So ini dia sedang return balik dalam kawasan support. So ini dia buat sedang buat satu support baru untuk next pump. Macam itulah boleh katakan. To next pump sampai mana, so kita boleh draw lah last high ni to last low. Support dia dah touch support, so kita ada minor resistance. So ini mana resistance ni, so next pump sekiranya berlaku pump untuk di Luna adalah price 1.6 dalam 1.5 dan 1.5 ada apa, kita try tak satu trend line. Dan kita nampak kat sini clearly anda nampak support dan resistance. Tu meaning legit untuk kita katakan yang ini valid. Aku kata Fibonacci ni valid untuk kita monitor next untuk kita monitor untuk next pump dia. So meaning nak DCA, nak lah consider mana-mana dalam kawasan support ni good. Itu dia test sekali aja. Tak tahulah dia test lagi atau tidak. So support ni adalah good time untuk DCA. So, ataupun dalam kawasan ni pun good time untuk DCA lah untuk next pump untuk di Luna. So guys, rasa itu saja untuk pagi. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan sekiranya anda nak support channel Zul ataupun nak tahu apa coin Zul beli ataupun bila Zul beli tu, macam mana Zul akan sharekan dalam Discord channel. Anda boleh join punya membership, tekan klik button join, jadi membership. Kemudian lepas membership anda akan nampak ruangan membership ni dekat tu punya page. Kemudian page, kemudian klik saja membership tu. Membership ni akan ada mesej ni dan anda klik saja read more. Bawah read more ni adakan link untuk ke Discord channel. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.